Suhu diramal cecah 35 hingga 37 darjah Celsius. Berita tengah hari kami mulakan dengan ramalan cuaca panas di Malaysia. 7 kawasan di Semenanjung dan 2 di Sabah dijangka mengalami cuaca panas tahap 1 berjaga-jaga. Sekurang-kurangnya untuk 3 hari berturut-turut. Menurut Jabatan Meteorologi, suhu maksimum boleh mencecah antara 35 dan 37 darjah Celsius. Antara kawasan terlibat di Semenanjung ialah Kuala Terengganu. Negeri lain yang turut dijangka berdepan suhu panas ialah di Kelantan melibatkan kawasan Jeli, Kuala Krai, Pasir Mas dan Tanah Merah. Juga dijangka di Rompin Pahang dan Jempol, Negeri Sembilan. Di Sabah, kawasan terlibat ialah Beaufort dan Nabawan. Untuk maklumat terkini, status cuaca panas harian boleh layari pautan tertera. Isu lambakan sayur di tanah tinggi lodging, masalah yang menjejaskan kira-kira 500 pekebun di kawasan tersebut baru-baru ini akan diteliti. Itu tegas Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata pihaknya kini dalam usaha mencari langkah penyelesaian berkesan. Antara yang bakal diteliti ialah penyelarasan bagi menyeimbangkan bekalan sayuran tempatan dengan import. Jelas beliau, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama turut berperanan membeli sayuran pada harga lebih mahal daripada harga pasaran untuk membantu para pekebun. Terdahulu, beliau diminta mengulas laporan mengenai pekebun di tanah tinggi lodging terpaksa membuang ribuan tan sayur yang tidak terjual. Ini disebabkan terdapat lambakan bekalan sayur import. Susulan kejadian dan angin kencang dan hujan yang melanda Perlis petang semalam. Ketika ini sebanyak 21 buah rumah rosak akibat bumbung diterbangkan angin dan struktur runtuh. 14 kawasan dikenal pasti terlibat, antaranya Kampung Teluk Jambu, Berhor Temak, Kurung Batang dan Batu Hampa di Kangar. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Noor, pihaknya kini sedang menyelaras dan mengemaskini anggaran sebenar kerosakan setiap rumah terlibat berdasarkan laporan dan tinjauan ke setiap rumah terjejas. Bagi yang mengalami kerosakan kecil, bantuan membaiki kediaman akan diselaras oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sementara bagi kerosakan besar akan diselaras oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Kemasukan barangan tiruan dari luar negara tanpa dilabelkan sebarang jenama menyukarkan pihak berkuasa membantras sepenuhnya kegiatan penjualan barangan itu. Perkara tersebut didedahkan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Arifin Samsudin. Jelas beliau, rampasan sukar dibuat di peringkat kemasukan kerana kerajaan tidak menghalang import pakaian tekstil dari luar selagi tidak menyalahi mana-mana peraturan seperti penggunaan cop dagang secara salah. Menurut Arifin, pakaian tiruan yang dibawa masuk dari Bangladesh kebanyakannya tidak mempunyai jenama dan setelah lepas dari pemeriksaan pihak berkuasa di pelabuhan, sindiket akan memasangkan jenama tiruan dan membuat cetakan di dalam negara. Selain itu, beliau berkata pihaknya turut berdepan kesulitan dalam membasmi kegiatan berkenaan apabila dalam setengah keadaan mereka tidak mendapat kerjasama penuh daripada wakil cap dagang ketika melakukan serbuan. Dalam pada itu, Arifin berkata menurut statistik, 3 lokasi panas penyimpanan dan penjualan barangan tiruan di ibu negara yang dikenal pasti pihaknya adalah di Jalan Petaling, Jalan Caukit dan Jalan Kenanga. Di Melaka, sebanyak 34 rumah di projek perumahan rakyat PPR Krubong dikenakan tindakan pemutihan. Ia susulan penyewanya menyewakan unit mereka kepada pihak lain. Menurut Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Datuk Rais Yassin, tindakan pemutihan itu dilakukan hasil pemantauan dan operasi oleh Lembaga Perumahan Melaka LPM. Jelas beliau, rumah PPR adalah satu kemudahan yang diberikan oleh kerajaan dan sekiranya tidak berminat untuk mendiaminya, maka penghuni wajar memulangkannya, memandangkan ramai lagi yang memerlukan. Sebenarnya salah kerana kita bukanlah
kerajaan memberi subsidi ataupun bantuan yang banyak untuk kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Jadi kalau mereka yang mendapat rumah dan selepas tu sewa kepada orang lain, yang itu saya tak rasa dia perlukan. Katanya dengan harga jualan RM35,000 seunit dan penghuni hanya perlu membayar sewaan RM275 sebulan selama 20 tahun termasuk kos penyelenggaraan. Seharusnya mereka bertanggungjawab menjaga rumah tersebut termasuk tidak menyewakan kepada orang lain. Leher dijahit dengan jahitan tulang belut menggunakan tangan serta berbutang satu. Itu antara ciri-ciri baju Melayu Teluk Belanga yang tidak asing bagi orang Johor. Tukang jahit baju Melayu Teluk Belanga, Jamil Sukaimi berkata, 10 tukang jahit tulang belut dari seluruh negeri diupah untuk memenuhi permintaan pelanggan sempena Aidilfitri. Jelas Jamil, Johor memerlukan lebih ramai pakar jahitan tulang belut. Dalam masa sama, beliau turut mencadangkan agar kolej komuniti atau kemahiran memperhebat latihan jahitan tersebut agar warisan itu tidak pupus. Baju-baju Melayu sekarang ni telah dihipsterkan. Kalau diikutkan saya rasa itu dah keterlaluan sebab itu adalah seni budaya kita sendiri. Kalaulah kita sebagai orang Melayu telah merosakkan seni budaya kita sendiri, apa yang kita nak cakap benda ni? Kalau boleh kita kekalkanlah baju Melayu yang asli, iaitu dengan longgar, dengan pakaian tidak terlalu ketat atau menampakkan body. Di Johor, baju Melayu Teluk Belanga bukan sahaja dipakai semasa perayaan Aidilfitri tetapi turut dikenakan pada majlis kerajaan, majlis perkahwinan dan solat Jumaat. Pelbagai transformasi fashion berkaitan baju Melayu dapat disaksikan setiap kali Syawal. Ada mereka yang berani bereksperimen, tidak kurang lebih selesa memperkenalkan kepelbagaian warna. Namun, setiap rekaan mengekalkan identiti baju Melayu iaitu potongan utama. Jadi, Cekap Musang atau Teluk Belanga jadi pilihan. Kita ikuti laporan disediakan Muhammad Syarifuddin Arsyad. Atas permintaan ramai, rekaan baju Melayu moden kini membanjiri pasaran. Ia yang mendapat sentuhan moden dari segi pembuatan dan gaya, menjadikannya lebih segar, lebih cantik dan mengikut peredaran zaman. Sekarang ni kan zaman-zaman viral, so diorang suka mengikutkan kating-kating badan lah yang lebih sesuai dengan pakaian dengan baju diorang. Pakaiannya lebih segak dipakai atau tidak? Betul, nampak lebih segak bila di pagi raya, mudah nampak kekemasan dan badan lelaki nampak handsome lah. Saya pilih yang pesak sebab dia tengoklah pada body seseorang, kalau dia okey sesuai. Kalau yang jenis suka cutting fit, mungkin boleh ambil yang slim fit yang ada zip tu kan. Kalau yang jenis yang biasa yang macam saya ni, kalau pakai fit sangat nanti nampak macam barut nangka. Biarpun begitu, busana baju Melayu dengan rekaan tradisional kekal jadi pilihan. Selain keselesaan, nilai sentimental turut menjadi faktor. Selesa tu satu, dan saya rasa baju Melayu tu memang dia design dia memang khas dengan dia punya tradisional kita punya design. So kalau kita nak ubah, pada saya okey, cuma kalau macam terlampau sangat, saya rasa kita takut hilang identiti kita sebagai orang sebagai orang Melayu lah. Baju Melayu tradisional dan baju Melayu moden, sila masuk. Dan Kak, ini baju Melayu sangat cantik. Memang cantik bang. Tak ada tempat lain bang. Abang pakai dekat kedai saya mesti handsome punya bang. Oh, terima kasih Kak. Inilah contoh baju Melayu moden yang mendapat sambutan hangat ketika ini. Namun baju Melayu yang bercirikan tradisional yang mempunyai pesak di tepi turut mendapat perhatian ramai kepada mereka yang berbadan berisi sedikit seperti saya. Apapun untuk menyambut hari raya, tidak segak kalau tidak mengenakan baju Melayu tradisional. Syarifuddin Arsyad, Berita ATM.
Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Syarikat Minyak dan Gas Negara Petronas optimis mampu mencapai aspirasi pelepasan karbon sifar bersih 2050 NZCE 2050. Menurut Pengurus Besar Strategi dan Polisi Kelestarian Korporat Petronas, Iwan Sayuti Wan Husin, bagi mencapai hasrat tersebut ada beberapa cabaran yang terpaksa dihadapi. Jelas beliau, langkah penyelarasan polisi antara cabaran dihadapi mengambil kira komitmen kelestarian yang berbeza mengikut negara. Di Malaysia, inisiatif dirangka berpandukan dokumen rancangan Malaysia ke-12 selain dasar tenaga negara. Bagaimanapun, untuk operasi globalnya, kerangka antarabangsa diadaptasi termasuk Perjanjian Paris dan Matlamat Pembangunan Mapan 2030 Pertubuhan Bangsa Bersatu SDG 2030. Regardless where the project is, whether in Malaysia or overseas, all taken into account into the portfolio modelling that we have run, and we simulate all that against the 1.5 and 2 degree C scenarios. And I think the specific country requirements is embedded in the project that we pursuing. If your project is Argentina, then whatever requirements in the project is built in to meet the requirements of the specific countries. 20% daripada keseluruhan perbelanjaan modal capex tahunan diperuntukkan menyokong aspirasi NZCE 2050. Malaysia diunjur terus mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK yang baik tahun ini. Menurut Ketua Penyelidikan Ekonomi RAM Ratings, Won Kai Jek, permintaan domestik dipacu sektor perkhidmatan akan menjadi pemacu utama kepada pertumbuhan pada 2023. Those were facing labour supply shortages previously. So as some of these issues get gradually resolved, we should see additional growth coming out from this sector. Pemulihan dalam rantaian bekalan dan kos pembinaan yang mereda dijangka turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tahun ini. Sementara itu, beliau meramalkan sekurang-kurangnya sekali lagi kenaikan kadar dasar semalaman OPR tahun ini. Jelasnya, normalisasi dalam OPR diunjur berterusan untuk mencecah paras 3% seperti sebelum pandemik. Penipuan dalam talian, terutamanya laman sesawang atau aplikasi mencurigakan, wajar diberikan perhatian serius oleh pengguna. Memuat naik komponen hasad APK malware yang menyamar sebagai aplikasi telefon pintar boleh menggodam sistem perbankan dalam talian pengguna. Menerusi satu klik, pengguna berisiko kehilangan wang ketika membuat transaksi dalam talian. So kita sebagai pengguna ni perlu sama-sama sophisticated lah dengan diorang, dengan sentiasa peka seperti sentiasa update password perbankan, bersihkan history lepas transaction online, dan jangan percaya dengan tawaran pelaburan yang too good to be true. Paling penting sentiasa rujuk dengan perunding kewangan bertauliah untuk sebarang kemusykilan. Sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian, pengguna harus segera menghubungi Pusat Respons Skem Kebangsaan NSRC di talian 997. Selain itu, Bank Negara juga telah menguatkuasa langkah pencegahan wajib bagi transaksi perbankan dalam talian yang perlu dilaksanakan semua institusi perbankan selewat-lewatnya Jun ini. Kita akan elak daripada online scam yang kebanyakannya menggunakan link-link shopping ini sebagai tujuan untuk mendapatkan lebihan kewangan untuk diri mereka. So, untuk lebih selamat mengelak daripada online scam, kalau saya bershopping, saya menggunakan link-link yang lebih selamat untuk mudah mendapatkan refund kembali. Penggunaan kad kredit atau debit agak selamat. Cuma pastikan kita tidak kongsikan kepada sesiapa kita punya PIN. Dan juga pastikan peniaga tidak salah key in untuk mengelakkan kelebihan cas.
Okey, bayar pakai QR juga mudah sebab lebih rendah dan tidak perlu bawa cash. Data PDRM menunjukkan sejumlah 71,833 kes penipuan dengan nilai kerugian 5.2 bilion ringgit direkodkan dari 2020 sehingga Mei 2022. Mak Ina ni memang degil lah. Berehat je lah kat rumah. Sibuk nak meniaga lagi. Apa masalah dia? Hasing, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang bagus tau. Dia tolong orang tak kira bangsanya leh. Payung Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah rahmat. Terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusiawi. Perkembangan luar negara. Warga Jordan yang dipindahkan dari Sudan selamat tiba di Amman hari ini. Kesemua mereka dipindahkan dari Port Sudan dengan menggunakan 4 pesawat tentera. Proses pemindahan tersebut dibantu oleh tentera Sudan pada Sabtu lalu. Ketika ini, ratusan orang awam terbunuh akibat daripada peperangan yang tercetus di Sudan. Media tempatan melaporkan ruangan udara Sudan tidak selamat dan beberapa lapangan terbang terpaksa ditutup sekaligus menyebabkan ribuan warga asing terkandas. Situasi di Sudan bertambah buruk apabila pihak tentera negara itu dan RSF gagal mematuhi gencatan senjata yang dipersetujui. Ketegangan yang tercetus turut menyebabkan rakyat Sudan tidak berpeluang menyambut Aidilfitri dengan selamat. Sementara itu, lebih 20 buah negara telah memindahkan rakyat masing-masing keluar dari Sudan. Jerman, negara terbaru, berbuat demikian. Semalam, seramai 101 orang dibawa ke Jordan menggunakan sebuah pesawat tentera jenis Airbus A400M. Selebihnya akan dibawa keluar dari negara bergolak itu menggunakan 2 lagi pesawat. Di Kenya, 26 lagi mayat disyaki ahli kumpulan kultus ditemukan di timur negara itu. Ini menjadikan jumlah mayat yang dikaitkan dengan sebuah kumpulan ajaran sesat meningkat kepada 47 orang. Menurut Ketua Siasatan Jenayah Bandar Malindi, Charles Kamau, pencarian di kawasan hutan seluas 800 ekar di hutan Shakahola diteruskan bukan sahaja untuk mencari mayat lain, tetapi juga mangsa yang terselamat daripada aktiviti pemujaan. Media tempatan melaporkan polis telah menahan ketua gereja yang mengarahkan pengikutnya berlapar sehingga mati. Pencemaran udara di Eropah. Laporan agensi alam sekitar Eropah mendedahkan lebih 1,200 kematian pramatang setiap tahun melibatkan individu bawah 18 tahun di seluruh benua itu akibat pencemaran tersebut. Ia juga meningkatkan risiko penyakit kronik di kemudian hari. Biarpun terdapat penambahbaikan tahap pencemaran udara di kebanyakan negara Eropah, namun ia masih melebihi garis panduan ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Laporan turut mendedahkan kawasan terjejas ialah di bahagian tengah dan timur serta Itali. Bagaimanapun, ia tidak meliputi negara perindustrian utama seperti Rusia, Ukraine dan United Kingdom. Menurut agensi alam sekitar Eropah, ia hanya melibatkan kajian di lebih 30 buah negara, termasuk 27 negara anggota Kesatuan Eropah. Presiden Recep Tayyip Erdogan mendedahkan Turki telah menemukan rizab gas asli bernilai $1 bilion. Ia ditemukan di kawasan Gunung Gabar di tenggara wilayah Sirnak. Jelas Erdogan pada Disember tahun lalu, sebanyak 150 juta tong rizab minyak bernilai kira-kira $12 bilion turut ditemukan. Ia disifatkan sebagai antara 10 penemuan penting pada tahun 2022. Dengan beroperasinya 4 telaga minyak, wilayah itu dianggarkan menghasilkan 5,000 tong minyak sehari. Kerajaan Turki telah melancarkan beberapa siri projek infrastruktur dan pertahanan menjelang pilihan raya umum pada 14 Mei yang bakal menyaksikan Erdogan bertanding untuk penggal ketiga. Baru-baru ini, Turki turut melancarkan operasi kapal amfibia pelbagai guna pertamanya dan penghantaran pertama dari medan Laut Hitam.
kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Bunyikan dengan berhema. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya, Fahmi Fadil dan seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia. Tentunya kita bergembira di hari mulia ini, meraihkan kejayaan kita sebagai umat Islam berpuasa dan beribadah di sepanjang bulan Ramadan yang mulia. 1 Syawal sebagai hari kemenangan, kita perlu raikan dengan amalan bermaafan dan menghormati sesama kita demi mengeratkan perpaduan antara kaum. Suburkan amalan berziarah demi keharmonian negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Aksi bola sepak Piala FA Inggeris, Manchester United berjaya melangkah ke saingan akhir kejohanan selepas mengungguli aksi separuh akhir kejohanan. Skuad bimbingan Erik ten Hag menang menerusi sepakan penalti menentang Brighton. Perlawanan separuh akhir di Wembley yang berlarutan sehingga masa tambahan malam tadi berakhir tanpa jaringan. Situasi tersebut memaksa kemenangan ditentukan menerusi aksi sepakan penalti. Dalam aksi tersebut, United menang dengan keputusan 7-6 menyaksikan pemain pertahanan Victor Lindelof melunaskan sepakan penalti kemenangan. Pada aksi perlawanan akhir, United dijadual menentang Manchester City pada 3 Jun. Keputusan positif diraih pada aksi Piala FA itu mengubat kekecewaan United pada Liga Eropah pertengahan minggu lalu yang menyaksikan mereka tewas 0-3 menentang Sevilla pada saingan suku akhir dan tewas 2-5 secara agregat. Beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris, Newcastle melakar kemenangan bergaya apabila menewaskan Tottenham Hotspur 6-1. Kemenangan itu sekaligus membolehkan Newcastle memintas Manchester United di tangga ketiga. Kelab itu berada di tangga ketiga dengan kelebihan jaringan selepas berkongsi 59 mata dengan Manchester United. Dalam pada itu, Spurs kekal di tangga kelima dengan 53 mata selepas 32 perlawanan berlangsung. Ketika ini, kempen Newcastle berbaki 7 perlawanan, Tottenham 6 manakala Manchester United 8. Dalam satu lagi perlawanan, West Ham menewaskan Bournemouth 4-0 untuk naik ke tangga ke-13. Pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic tidak akan menyertai Terbuka Madrid. Ia berikutan kecederaan yang dialami pemain itu baru-baru ini. Pihak penganjur berharap Djokovic cepat sembuh supaya dapat melihat pemain itu kembali beraksi. Terbuka Madrid 2023 akan berlangsung pada 25 April hingga 7 Mei. Sebelum ini, pemain tersebut dilaporkan mengalami masalah kecederaan saat bertanding pada kejohanan Lever Cup. Biarpun berdepan kecederaan pada kejohanan tersebut, namun Djokovic masih berupaya menjuarai kejohanan berkenaan. Atlet Kenya Kelvin Kiptum unggul kerana mencatat sejarah sebagai pelari maraton lelaki kedua terpantas dalam sejarah. Beliau menunjukkan aksi menakjubkan ketika maraton London. Kiptum mencipta rekod dengan menamatkan larian selama 2 jam, 1 minit 25 saat, meninggalkan peserta di tempat kedua Geoffrey Kamworor yang lewat 3 minit berbanding Kiptum. Kiptum yang turut mencatatkan larian maraton terpantas di Valencia tahun lalu mencipta rekod dengan menjadi pelari maraton kedua terpantas dalam sejarah.
Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Syawal yang mulia bakal menjelang tiba. Selepas sebulan kita berpuasa, menahan diri dari lapar dan dahaga, kini kita raikan hari kemenangan ini dengan merapatkan silaturahim sesama kita. Saling kunjung mengunjungi dan maaf bermaafan di samping mengekalkan semangat perpaduan sesama kita. Pesanan saya, berhati-hati di jalan raya ketika memandu pulang ke kampung halaman masing-masing. Rancanglah perjalanan dengan baik dan sentiasa pastikan keselamatan diri dan keluarga. Ingatlah, orang tersayang yang menanti kepulangan kita. Saya serta seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Digital dan agensi di bawahnya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Hazel Desmond. Salam Malaysia Madani. Darilah jauh takbir bergema, tandanya Syawal sudah pun tiba. Darilah jauh takbir bergema, tandanya Syawal sudah pun tiba. Hati gurih yang sayang, tamatlah sudah sebulan puasa. Hati gurih yang sayang, tamatlah sudah sebulan puasa. Lemang ketupat sudah sedia, jangan dilupa rendang di kuali. Lemang ketupat sudah sedia, jangan dilupa rendang di kuali. Miskin kaya gembira, tua muda pun sama, hati yang sambut Aidilfitri. Miskin kaya gembira, tua muda pun sama, hati yang sambut Aidilfitri. Selamat Hari Raya, marilah